أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 17, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Situ ada. Masuk kitab dah. Malaikat sesada mengulpah masuk kitab. Dan wajib i'tiqad, wajib berpegang, jazam, putus di hati, bahawasanya ada bagi Allah beberapa kitab. Kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Dipanggil Al-Kutubus Samawiyah. Kitab yang diturunkan oleh Allah atas beberapa rasulnya. Yang mana sekarang ni pembicaraan lengkap ke-6 rukun iman. Jadi kitab ni rukun iman yang ketiga. Yang terdahulunya bicara bab ada bagi Allah berapa banyak daripada malaikat. Yang mengetahui balangan malaikat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman yang kedua. Ini kitab ni, ini rukun iman yang ketiga yang wajib kita i'tiqad. Yang mana beriman dengan malaikat sama, beriman dengan kitab ni pun sama. Masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terdahulunya permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengetahui serta berpegang atas jalan masyhur aqaidul iman yang 50. Yang masuk di bawah 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesa aqaidul 50, nak pergi pula yang terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Syahadah yang kedua. Bahkan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab siapa yang cerita berkaitan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sebagaimana siapa cerita bab malaikat? Nabi. Siapa yang cerita bab kitab? Nabi. Siapa yang cerita bab hari kesudahan? Nabi. Siapa yang cerita nabi rasul-rasul yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita berkaitan dengan hari kesudahan, barzah ke qiyamah ke sampai ke syurga dan neraka, siapa yang cerita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beriman dengan Allah sendiri pun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita. Jadi bukan kata beriman dengan malaikat, kitab dan segala-gala gorsu yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kesudahan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Dahulu sudah bicara. La Muhammadur Rasulullah umpama satu laut, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Daripada Muhammadur Rasulullah yang diumpamakan dengan satu laut. Ni orang ambil ayat dan kitab Faridah tadilah. Kitab Faridah ni kitab yang salah. Kitab yang tak betul. Bayangkan kitab Faridatul Faraid, kitab yang mana level ni lah, level kecil ni. Dia panggil kecil lah. Kecil sangat pun tidak lah, kita panggil pertengahan pun boleh. Tapi bukan pertengahan betul lah. Pertengahan hala ke kecil lah. Yang mana kitab Faridah ni sama level dengan kitab Faridatul Faraid ni, nombor satu diguna pakai di tempat kita. Tempat kita di Malaysia ke, Fatoni ke, di Indonesia ke, nombor satunya Faridatul Faraid. Nombor satu. Tiba-tiba orang sekarang daripada bacaan dia, daripada salah pemahaman dia, mudah-mudah dia kata kitab Faridah ni salah. Sebab apa? Sebab Muhammadur Rasulullah umpama satu laut, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Jadi besar Nabi lah. Besar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan kamu yang kamu tidak belajar pada ni. Yang mana tomahan kitab Faridah ni dia belegar. Pada belegar. Lepas tu saya sebut sebab dia belegar. Kadang-kadang kita buka dalam internet tu terpandanglah. Benda tu benda yang sekali ke tak tahulah. Tapi walaupun benda tu sekali akan jadi berulang kali sampai ke bila pun tak tahu. Faham tak ni? Hak dalam internet dalam FB kan sekali je. Sekali. Tetapi berulang kali sampai ke bila? Sampai kiamat kali dah. Betul pun begitu, salah pun begitu. Jadi hak salah pemahaman hak dalam kitab Faridah dahulunya memang sentiasa terpandang. Dia nak tomoh kitab Faridatul Faraid sebab dalam kitab kita dahulu kan. Hingga berkata setengah ulama. Dahulu Musa 15 dahulu, maka telah nyatalah bagimu bahawasanya dua kalimah ini, dua kalimah syahadah ni mengandung akan sekalian aqaid, akan sekalian simpulan-simpulan iman yang terdahulu. Bahkan sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum lah. Hukum bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah, hukum bab bicara bab hati. Apa-apa bicara hukum agama, kesemuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi yang bawa belaka kan. Hingga ghayah dia ni. Hingga berkata setengah ulama. Berkata setengah ulama.
Bermula Muhammadur Rasulullah itu lauk yang meliputi la ilaha illallah itu satu titik daripada lauk yang meliputi. Artinya apa? Jadi Muhammadur Rasulullah ni satu lauk yang meliputi la ilaha illallah satu titik daripadanya. Oh. Jadi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah gitu. Ni orang salah faham kan? Artinya dia datang ada artinya. Artinya mentauhidkan Allah. Ni la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan ni. Mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan akal Allah ni siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentauhidkan Allah ni la ilaha illallah. Siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha satu titik daripada Muhammadur Rasulullah. Perkara Nabi bawa datang. Salah faham dia kata kitab Faridah ni menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca sendiri, dia salah faham, dia tahmah fitnah pula kitab Faridatul Faraid. Macam sebut tadilah sekali tapi orang akan ulang share sampai kiamat. Ni. Apa ni? Sistem piramid. Sistem piramid kan? Hak atas sekali tu turun bukan dia paling banyak boleh. Hak bawah tu pula dia boleh banyak juga tapi hak bawah dia lah. Hak atas lagi tu lagi banyak boleh sebab bawah dia tu boleh ke dia belaka. Tu macam mana? Ada sistem piramid. Orang tu lah panggil direct selling. Kita ada direct selling ni. Direct selling ada lagi? Ke Shopee ada direct selling pun mati ke macam mana? Wallahu alam lah ni. Pada direct selling kan dia ada sistem piramid kan. Hak atas. Dia pun turut dia. Dia paling banyak. Hak ni banyak jugalah hak bawah dia. Hak ni bawah banyak dia. Tapi atas tu paling banyak. Ni sama lah ni. Hak tukar mula-mula sekali hak yang tulis seumpama tu, turun bawah. Hak bawah ni dia ada pula pengikut dia, sebo. Hak ni ada pengikut dia sebo. Hak ni ada pengikut dia sebo. Hak paling banyak sekali boleh atas tu. Walaupun dia mati dah sekalipun. Macam mana hak sistem piramid tu? Hak direct selling tu. Kalau hak atas tu mati dah, boleh lagi pada anak cucu dia. Tu wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya, walaupun dia mati pun hak ditulis ni. Tamahan yang sangat besar, yang sangat jahat ni, berat ni. Pada kitab Faridatul Faraid. Mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hamba Allah lebih besar daripada Allah Rabbil Alamin. Tu kata Muhammadur satu yang luas yang meliputi la ilaha illallah satu titik daripada artinya mentauhidkan Allah la ilaha illallah tu di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa datang. Bukan mentauhidkan Allah, berpegang akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, semuanya Nabi bawa datang. Hak ni pergi pada malaikat, kitab dan hari kesudahan pun termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa Rasul. Setengah daripadanya Taurah, kemudian di hadapan tu dan Zabur dan Quran. Taurah dan Injil dan Zabur dan Quran. Setengah daripadanya. Setengah daripada beberapa kitab
yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah. Didatangkan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Setengah. Kita bicara dah minggu lepas tu. Setengah ni bukan separuh. Kalau setengah tu Taurat, Injil, Zabur dan Quran, maknanya beberapa kitab yang diturunkan semuanya ada 8. Dah? Hak 4 ni separuh. Kita kan separuh tu setengah kan. Dah separuh ni sebahagian. Macam hak malaikat tu lah. Dan setengah daripadanya. 10 malaikat. Setengah 10. Jadi semua malaikat 20. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Setengah yang wajib diketahui atas jalan tafsirnya 10 ni, setengah tu sebahagian. Setengah dengan makna sebahagian. Sini sama juga ni. Setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul, setengah daripada Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah. Jadi berapakah kesemuanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas beberapa rasul? Yang kita biasanya dengar berapa? Yang biasa dengar sekarang ni Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah. Setengah daripadanya sebahagian daripada beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Jadi beberapa kitab ni berapa jumlah dia? Kesemuanya berapa? 104. 104 kan? 104. Dan ada pandangan menyatakan 114. Tapi masyhur kitanya 104. Tapi pandangan yang tahqiqnya, yang lebih eloknya, jangan hinggakan bilangan beberapa kitab di dalam satu-satu bilangan. Jangan letaklah 104 ke 114, jangan letak. Hanya kita beriman banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa rasulnya. Banyak mana? Jangan diletak jumlah. Ingat dahulu bicara bab rasul dahulu. Bicara bab rasul dahulu kan? Hak surat berapa dah bicara bab rasul? Hak di muka surat 16 dahulu. Surat 16 baris yang ke-10 daripada bawah. Baik ke-10 daripada bawah. Dan qaul yang sahih. Qaul yang sahih. Pandangan ulama yang muktamad. Qaul yang sahih. Pandangan ulama yang muktamad. Pandangan yang muktamad lah. Qaul yang sahih. Ketiadaan dihinggakan mereka itu segala rasul-rasul dan nabi-nabi di dalam bilangan yang tertentu, dalam jumlah tertentu. Kau yang sahihnya ketiadaan dihinggakan. Ada dihinggakan? Faham tak? Ketiadaan dihinggakan. Ketiadaan diletak jumlah. Berapa sebenarnya? Jangan. Cuma wajib imani atas jalan ijmal. Bagi Allah beberapa banyak rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Kalau sebelah atas tu kan, maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan sekalian rasul dan sekalian nabi atas jalan ijmal, jalan ringkas, dengan makna i'tiqad kan, berpegang di akidah bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Kita berpegang secara ijma' ramai nabi-nabi rasul ni. Lepas tu ramai mana? Dan kau yang sahih, kau yang kuat dalil, ketiadaan dihinggakan mereka itu
di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Jangan letak jumlah. Seperti, tu contoh pada yang letak jumlah. Dikatakan bahawasanya anbiya nabi-nabi itu 100,000 dan 20,000. 100,000 dan 24,000. 100,000 dan 24,000. Tu dak kata gini lagi. 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Pengong kita. Ni 100,000 dan 24,000. Dan anbiya pula dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang. Ni ada pandangannya. Rasul 124,000. Nabi 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, jadi rasulnya 313. Ini ada kaul pandangan yang seumpama ni. Tapi kaul yang sahih, yang kuat dalil, jangan dihinggakan. Pada jangan dihinggakan, jangan letak jumlah. Jangan letak jumlah. Sebab letak jumlah ni, ulama pun berbeza pandangan berkaitan dengan bilangan Nabi Rasul tu. Hak tadi 124,000 orang Nabi. Ada kata 1,200,000 orang Nabi. Ada kata 1,424,000 orang Nabi. Banyak pandangan. Hak Rasul pula dalam kitab Faridah ni 313. Ada pan 314. Ada pan 315 orang. Jadi banyak pandangan. Tapi pandangan yang sahih, yang kuat dalil, jangan letak jumlah. Tapi masyhur kita ni tadilah. Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang daripada 124,000 orang Nabi. Sebab Rasul pasti Nabi. Nabi tidak semestinya Rasul. Kita maklum tu. Jadi sama dengan kitab. Tapi cuma kitab ni dia tak cerita. Dia hanya sebut Taurah, Injil, Zabur dan Quran dia. Lepas tu beberapa kitab ni jumlah dia berapa? Dia tahu hari. Dia tahu hari. Hak Rasul wajib berpegang atas jalan ijmal, ramai Nabi dan Rasul. Ramai mana? Jangan duk hinggakan. Tapi masyhurnya tadi 124,000 orang Nabi, 313 Rasul. Yang wajib beriman cara tafsirnya 25 Rasul yang namanya tercatat di dalam Al-Quran. Hak Rasul, hak kitab ni jadi gitu je. Wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah daripadanya Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Habis. Selesai dah kitab. Selesai dah kitab. Lepas tu lepas dia tu tajuk lain pula. Dan wajib i'tiqad bahawa afdal sekian makhluk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat duduk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk lain waktunya. Lepas tu tajuk kitab tu je lah. Pendek je. Tajuk kitab pendek je. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Setengah daripada Taurah Nabi Musa. Dan Injil Nabi Isa. Dan Zabur Nabi Daud. Dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Itu je. Setakat tu je bicara. Tak ada. Tak ada perincian. Tak ada perincian. Jadi wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala
beberapa kitab yang diturunkan atas Rasul ni wajib i'tiqad atas jalan ijmal. Taurat, Injil, Zabur dan Quran wajib i'tiqad atas jalan tafsil. Ni berulang kali dah ni. Jadi kita i'tiqad ni ada bagi Allah beberapa kitab. Banyak kitab-kitab kalamullah yang diturunkan atas rasul-rasul banyak. Dah i'tiqad macam mana? I'tiqad secara ijmal. Apa makna secara ijmal? Kita i'tiqad berpegang di akidah kita. Banyak kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada beberapa rasul. Banyak. Tu i'tiqad secara ijmal. Secara tafsir juga. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu cara tafsir. Faham tak ni? Kemudian beberapa kitab yang diturunkan tu berapa jumlah? Tak nyata sini. Jadi pandangan muktamad jangan letak jumlah. Cuma setakat banyak kitab yang diturunkan oleh Allah atas rasul-rasulnya. Tapi masyhur kita 104 buah. Ada pandangan menyatakan 114 buah. Itu bukan pandangan yang muktamad tapi masyhur. Kalau tadilah Nabi 124,000 orang, masyhur. Daripada 124 orang Nabi tu Rasul 313, masyhur. Sama dengan bilangan ahli perang Badar lah 313, masyhur. Kita ada 104 buah, masyhur. Tapi bukan muktamad tu. Bukan hak muktamad. Hak muktamadnya tidak dihinggakan. Tidak diletak berapa jumlah sebenarnya hak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul ni, berapa banyak jumlah dia. Hanya Allah yang mengetahui. Kita jangan letak jumlah. Banyak sudahlah. Banyak. Tapi pandangan masyhurnya 104 buah. Kemudian tu hak secara ijmal. Secara tafsir pula hak rasul dahulu, hak malaikat pun sama juga. Ijmal tafsir dinyatakan. Kitab ni tak nyatakan pula mana ijmal, mana tafsir. Itulah perlu pada huraian guru. Tak boleh baca sendiri. Rasul Musa 16 tu ijmal, kemudian tafsil. Kemudian malaikahnya pula banyak i'tiqad bahawa bagi Allah ni malaikah dan mereka itu makhluk yang amat banyak. Malaikah ni tak mengatakan bilangan malaikat Allah Ta'ala. Kemudian barulah pergi pula yang wajib diketahui atas jalan tafsirnya 10 malaikat. Dah banyak-banyak tu atas jalan ijmal. Sekarang ni kitab. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul. Kalamullah Ta'ala belaka tu. Hak tu nak beriman cara mana? Tak dinyatakan. Setengah daripada Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Nak beriman macam mana? Tidak diceritakan. Satunya atas jalan ijmal, satunya atas jalan tafsil. Ada kitab gitulah. Bukan lengkap sepenuhnya sebab kitab ni dia tak boleh membaca sendiri. Kemudian dalam kitab ni tak letak jumlah. Cuma beberapa kitab yang diturunkan. Ini pandangan yang muktamad, jangan letak jumlah. Kita mengaji dalam kitab lain 104 buah. Tu satu pandangan. Mana kita satu-satu kitab, macam kitab ni tak sebut jumlah. Inilah pandangan muktamad. Banyak kitab yang diturunkan, tapi jumlah tidak diletak. Ini pandangan muktamad. Dah kita mengaji kitab lain, tak jauh ya. Kitab ada 104 buah. Kena ceritalah itu pandangan yang masyhur. Macam sama dengan bilangan Nabi dan bilangan Rasul. Masyhurnya letak bilangan. Yang muktamadnya kau yang sahih yang kuat dalil. Ada. Jangan dihinggakan, jangan letak jumlah. Mana dua pandangan kita kena ingatlah. Hak jangan letak jumlah, kita kena ingat.
hak letak jumlah, kita kena ingat. Jangan letak jumlah ramai mana Nabi Rasul. Yang letak jumlah banyak mana kitab. Ramai mana kitab dulu. Banyak mana kitab. Kalau malaikah memang tak ada jumlah lah. Hanya Allah yang mengetahui. Malaikah memang tidak ada ulama yang letak jumlah. Tapi Nabi Rasul ni ada ulama letak jumlah. Kitab ada ulama letak jumlah. Malaikah tak ada ulama letak jumlah. Jadi Nabi Rasul kita hak letak jumlah kita cerita. Itu kaul pandangan ulama yang masyhur tapi bukan yang muktamad. Kau yang sahih, yang kuat dalil, yang muktamad, Nabi Rasul jangan letak jumlah, kitab pun jangan letak jumlah. Kena cerita kedua-dualah. Jangan mati mana-mana satu sebab kedua-dua ni ada dalam kitab belaka. Cuma kita nyatakan ini pandangan yang muktamad, ini pandangan yang dhaif, tapi ini pandangan yang masyhur. Gitulah. Ada ni. Ini dalam bab tauhid pun ada juga. Yang berbeza pandangan ini pada perkara yang puruk ialah cabang-cabang. Hak usulnya pun hak tapuknya. Beriman ramai Nabi Rasul. Beriman banyak kitab diturunkan Allah. Tu hak usul dia. Hak puruk dia banyak mana hak ramai Nabi Rasul tu. Banyak mana kitab hak diturunkan oleh Allah. Tu dia panggil apa? Puruk, cabang dia tu. Tu cabang dia. Hak usul tapuknya wajib imani Nabi Rasul ramai yang dipilih oleh Allah. Kitab banyak yang diturunkan oleh Allah atas rasul-rasul. Tu hak usul dia. Tu tak ada khilaf tu. Tu tak ada khilaf. Hak khilafnya dah banyak Nabi Rasul ni berapa bilangan? Tu. Tu hak khilaf. Pandai ni. Mana ada jugalah khilaf pada furu' usul dipanggil. Cabang pada bab usuluddin, bab pegangan. Bab pekoh so ceritalah bab pekoh tu. Ni bab usuluddin ni. Tapi bab pekoh pun samalah. Cerita molek-molek. Ni pandangan ni pandangan ni. Kita pun belajar. Sekali dengar, waktu betul lah dengan pandangan mazhab Syafi'i. Contoh. Kita dengar, dia ajar tu betul tu. Tapi ceritalah molek. Bahawa itu pandangan bukan dalam mazhab Syafi'i. Ni yang hak nak kena jaganya. Hak dia cerita tu pandangan mazhab Syafi'i juga. Tapi itu bukan pandangan muktamad. Apa cerita pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i? Cerita pandangan muktamad. Lepas tu nak tambah ilmu, ceritalah pandangan dhaifnya macam mana. Pandangan mazhab lainnya macam mana. Kita pun catat di otak, tulisnya tidak. Sebab apa? Otak kita geliga. Lepas tu ingat sama-sama. Tu muktamad atau dhaif, tu mazhab Syafi'i, tu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ni. Pandai ni. Orang panggil apa ni? Otak ligat macam kemucuk. Faham tak kemucuk? Faham tak kemucuk? Biasa dengar tak tu guru yang cerdik macam kemucuk. Faham kemucuk? Dengar lekat. Lalu lekat di kain kemucuk. Lalu dekat di kain kemucuk. Tak cabut dah. Ada ni kemucuk. Faham tak kemucuk? Mana apa? Dengar duduk sini. Dengar duduk di otak. Macam kemucuk lah. Ada ni. Lalu perlahan ke, lalu berlari ke, kemucuk tetap lekat di kain. Ni otak macam kemucuk dah. Dengar lekat, catat tak payah. Catat tak payah. Oh boleh. Masa sekolah dulu berapa puluh batang peng dah habis. Sekolah dulu kan sekolah belaka ke tak sekolah ada mocik-mocik kita ni? Tak sekolah. Sekolah belaka. Masa sekolah dulu, berapa puluh batang peng habis? Ke mana? Orang ngaji kitab, santai je. Tak apalah. Otak geliga. Bukan orang mengajar, dia kena cerita lah. Ni sama lah, hak tauhid ni kena cerita lah. 104 buah kitab kan? Satu pandangan. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Pandangan muktamadnya, jangan letak jumlah lah. Patut 104 buah tu. Bolehlah kamu nak pegang. Itu pandangan yang masyhur. Salah ke pegang? Apa salahnya? Nak pegang-pegang lah 104 buah.
Tapi yang usul, yang tapuknya, wajib berpegang banyak kitab-kitab yang diturunkan Allah pada Rasul. Hak tu tak. Kita pun pegang ada 104 buah semuanya. Okey. Kita berpegang banyak sudahlah. Berapa jumlah? Serah kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Itu lagi bagus. Gitu je. Hak secara tafsir pula. Setengah daripadanya ni cara tafsir. Taurah, lepas tu Nabi Musa. Taurah, Nabi Musa. Pendek ayat kita. Dan nak panjang mana? Taurah yang diturunkan ke atas Nabi Musa alaihi salam. Tu baru comel dah. Setengah daripada Taurah Nabi Musa. Taurah yang diturunkan atas Nabi Musa AS yang banyak dipakai oleh Nabi Rasul yang kemudian yahkumu bihin nabiyun, menghukum dengan Taurat oleh Nabi-Nabi selepas Nabi Musa AS. Kitab yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim dan Injil Nabi Isa. Injil yang diturunkan atas Nabi Isa alaihi salam. Faham tak ni? Taurah Injil yang wajib kita imani ni, Taurah Injil yang asal. Taurah Injil yang asal. Sebab dia ada nota kaki nombor 3 tu. Qauluhu, kata Syamah Al-Fatani, Taurah dan Injil ketahui olehmu bahawa Taurah itu yang asli. Dan Injil asli itu telah ketiadaan keduanya dahulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurah Injil asal sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul tak ada dah. Gitu. Mana masa Nabi dulu 1400 tahun dulu tak ada dah asalnya. Masa sekarang sudah ceritalah. Semuanya telah diubah sedikit demi sedikit. Diubah. Itu Taurat Injil bukan hak wahyu daripada Allah, bukan kalamullah. Kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang ianya kalamullah sudah tidak ada lama dah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sebab itulah Taurat Injil ni satu tempat dia berlainan. Adapun Al-Quranul Karim yang dijamin akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi ke mana-mana tempat sekalipun, satu titik pun tak berbeza. Satu titik pun tak ada yang beza, bukan satu huruf satu ayat, satu titik pun tak ada. Ada ni. Pernah tak cuba diubah? Memanglah kijau kafir dah. Dicuba nak ubah. Tetapi Al-Quranul Karim mudah diingati apabila dihafaz. Jadi apabila ada yang cuba nak khianah, segera disedari. Gitu jelah. Segera disedari. Sebab apa? Sebab mudah untuk diingat. Adapun Taurat Injil ni payah untuk diingat. Maknanya orang tertentu sangat-sangat yang ingat. Mereka ni lah yang mengubah. Yang mengubah Taurat Injil ni bukan orang jahil. Orang alim di kalangan Yahudi dan Nasara yang mengubah. Ada ni. Adapun Al-Quran ni mudah diingat. Mudah diingat. Walaupun yang ingat tu bukan orang alim ulama. Bukan alim ulama pun. Mudah ingat. Ada ni. Orang kapung-kapung, Yasin, dia ingat. Ada ni, surah-surah penting, dia ingat. Orang alim ke? Doa kapung je, mudah ingat. Ada ni. Itu kelebihan Al-Quranul Karim. Tambahan pula, banyak orang hafaz. Banyak orang hafaz Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada usaha untuk khianat Al-Quranul Karim, memang usaha tu akan berjalan.
tapi tidak akan berjaya. Sebab Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum hakam Al-Quranul Karim, hak tu banyak yang sudah ditinggalkan. Al-Quranul Karim itu, dia punya tulisan itu tidak akan boleh diubah. Tapi hukum hakam Al-Quran, satu ayat Quran boleh diubah dengan bagai-bagai fahaman yang terpesong. Mu'tazilah yang terpesong dapat pegangan, kalau tengok dia punya hujah mereka juga mau berhujah dengan ayat Al-Quran. Bukan Al-Quran diubah, tetapi pemahaman ayat Al-Quran mereka ubah, itu tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zabur atas Nabi Daud, dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 buah ni wajib kita imani atas jalan tafsir. Atas jalan tafsir satu-satu. Taurat, Injil, Zabur kita imani. Yang asalnya adalah kalamullah, tapi hukumnya telah dibatalkan bila turun Al-Quranul Karim. Jadi Taurat, Injil, Zabur wajib diimani, tidak boleh diamal. Al-Quranul Karim wajib diimani serta wajib diamalkan. Itu beza. Beza antara beriman dengan Taurat, Injil dan Zabur. Beriman ianya adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah. Tapi hukumnya sudah dibatalkan. Al-Quranul Karim wajib kita imani ianya kalamullah, dan hukumnya kekal sampai qiyamah. Wajib kita beramal. Wajib kita berakidah dengan Al-Quranul Karim. Wajib kita beramal zahir batin dengan Al-Quranul Karim. Dia Al-Quran ni, hak tadilah wa inna lahu lahafizun ni, Tuhan pelera. Satu titik tak nak ubah. Sebab puak ni dia panggil puak inzaqiyah. Puak ni masyhurlah puak ni. Dia kedeku. Fa abau an yudayyifuhuma. Ni ingat tak ayat baca Kahfi kan? Fa abau an yudayyifuhuma, maka enggan mereka itu bahawa jamu mereka itu akan Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wassalam. Fa abau, Allah kedeku. Puak ni puak inzaqiyah. Jadi puak ni orang Al-Quran baca semua orang. Fa abau an yudayyifuhuma. Puak mana kedeku sangat ni? Tetamu mari pun tak mau jamu ni. Pelik ni kedeku ni. Kau macam mana kita? Kalau kau luar mari tak jamu tak? Ni tak ni tetamu mari tak jamu. Jadi puak ni dia nak ubah pada fa'atau. Dengan upah mah tapi tak ada yang sanggup. Mana apa bukan fa'abau. Makna fa'atau ni mana beri. Bukan enggan. Tambah titik jadi dua atas. Tak ada orang sanggup. Upah banyak mana pun. Ubah titik jadi 2 boleh atas. Buang tu jadi tak ada orang sanggup walaupun hanya 1 titik. Quran dipelihara oleh Allah akan ayat Al-Quran, tapi hukum hakamnya tidak dipelihara. Dengan Al-Quran timbullah juga fahaman-fahaman yang terpesong. Jadi Al-Quranul Karim kita wajib imani tiap-tiap huruf yang dalam Al-Quranul Karim yang ijma' ulama. Kita imani akan sekalian kandungan Al-Quran. Imani sekalian. Cerita dahulu, cerita yang lagi akan datang, cerita yang zahir, cerita yang gaib, apa segala hukum hakam wajib imani belaka. Jangan hukum ni, jangan. Wajib imani sekalian hukum Al-Quran. Itu bab iman. Wajib beramal. Itu bab zahir. Itu bab zahir pula. Wajib beriman. Ni akidah. Tidak beriman dengan hukum Al-Quranul Karim. Walaupun satu hukum dalam Quran yang ijma' ulama. Ayat yang qat'i, makna yang qat'i, satu makna tidak ada khilaf, dia tidak imani. Maka jatuh kufur, imannya tidak sah. Ni dalam hati.
Kok Zuhir dia orang Islam sebab mulut tak bunyi. Ni bab beriman dengan kitab, ingat baik. Apa makna beriman kitab ni? Beriman dengan Al-Quranul Karim, ianya kalamullah. Beriman dengan Taurat, Injil dan Zabur, beriman dengan kitab ianya kalamullah, hukum hakam sudah dibatalkan. Beriman dengan Al-Quranul Karim, beriman dengan ayat Al-Quran, kalamullah. Beriman dengan hukum hakam yang terkandung dalam Quranul Karim. Hukum pegangan ke, hukum pekoh ke, hukum tasawuf ke. Hukum pekoh ni bab ibadah ke, muamalah ke, munakahat ke, janayat ke. Bab janayat, bab hudud, bab qisas, bab diyat. Itu wajib diimani. Pada ni, beriman. Ni cerita bab iman. Kalau beriman, imannya tidak sah, kekal neraka selama-lamanya, sembahyang puasa pun tidak sah. Ada ni. Imani akan segala hukum dalam Quran, kemudian wajib beramal atau pergi pada fiqh. Wajib beramal atau pergi pada hukum zahir. Ini kita bicara bab iman, bab tauhid, bab i'tikad. Wajib kita imani sekalian hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Jangan pula hukum ni dak jadi dah. Jangan gitu. Hukum Al-Quranul Karim sampai qiyamah. Pandai ni. Wajib kita imani. Pembahagian pusaka, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Wajib kita imani. Hukum apa gitu tak adil? Mana boleh 2-1? 2-2-1-1 lah baru adil. Adil kan sama. Adil tak mesti sama. Adil mesti sama. Tak. Kita adil tak dengan anak lelaki, anak perempuan? Adil. Tapi sama tak duit kita beri? Sama tak? Sama. Masa nak beli pakaian, sama tak duit kita beri? Tak sama. Ada ketika lebih pada hak lelaki lah pakaian dia. Ada ketika lebih hak puan lah. Banyak hak orang puan beli, hak lelaki tak beli. Ada. Beri duit anak lelaki, beli model. Ada. Ada suka pula dah. Dah nak adil kan? Beri duit. Ni nak beli model mek. RM20. Awang ambil RM20 lah. Beli model juga. Orang adil. Gitu. Dia adil ni tak sebenarnya sama. Letak pada tempat yang sebenar, adil lah. Jadi 2-1 Tuhan yang maha adil. Tuhan yang maha mengetahui. Hak 2-1 ni kita tak kaji. Kita imani. Orang mengkaji hak 2-1 ni. Hak 2 bahagian untuk lelaki ni habis lama dah. Habislah kena krik kepada hak boleh 1 bahagian tu. Hak sebelah dia tu. Hak sebelah dia 1 bahagian je, mak ayah dia mati. Hak belah dia tu boleh 2 bahagian. Boleh ke dia belaka ni. Ni boleh 2 bahagian. Hak sebelah dia tu mak ayah dia mati dahulu, boleh 1 bahagian. Hak 1 bahagian dia tak luak. Hak 2 bahagian hak suami dia, gomoh ke dia juga. Kau nak kira? Ada ni orang buat kajian. Orang buat kajian. Hak 1 bahagian ni tak luak. Hak 2 bahagian ni pada ni. Jangan. Ada yang menyalahi hukum. Ada tempat, ada adat dia yang menyalahi hukum. Dia dalam, ada satu nyanyian. Nyanyian adat dia lah. Adat satu negeri. Dia kata orang perempuan ni macam lemah. Orang lelaki ni campur ke mana pun. Seolahnya macam boleh mencari sendiri. Dalam lagu tu kena ingat baik lagu tu. Jadi seolah Allah tidak mengetahui. Perempuan ni lemah ni. Banyak perempuan. Orang lelaki ni kuat. Kalau campur di mana sekalipun, dia boleh hidup sebab dia kuat. Dia boleh cari sendiri. Lagu tu nak cerita apa? Nak ceritanya pembahagian pusaka lepas pertanyaan ibu bapa. Hak adat dia ni, perempuan boleh banyak. Sebab perempuan lemah. Nak apa? Nak challenge. Pada challenge? Pada? Nak challenge siapa? Nak challenge siapa? Ingat baik tu. Ingat baik. Sebab apa? Wajib kita imani akan hukum dia. Wajib beramal. Itu pekah. Dia imani. Tapi time bagi, pandalah dia menipu. Boleh ke dia banyak. Menipu ni bukan dia pandai pujuk, tu cerita lain.
Dia pandai wujud lain. Dia pandai buat jadinya tak betul dengan pembahagian. Tu dosa besar dari segi pekah. Ini kita bicara bab beriman dengan hukum Al-Quranul Karim. Beriman dengan hukum Al-Quranul Karim. Beramal itu bahagian pekah. Beriman dengan hukum. Macam hukum poligami lah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Orang lelaki tahu terjemahan dia. Lepas tu di hujung tu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kita baca ayat tu. Itu hukum Al-Quran. Wajib imani. Kan ni? Wajib beriman. Lepas tu dalam bab beramal, sebab apa? Cokeng lawang. Itu bab lain pula. Itu bab lain. Jangan hukum Al-Quran, lelaki boleh berkahwin 4. Hukum apa gitu? Macam mana perasaan orang lelaki kalau orang perempuan boleh bersuami 4? Apa pula cerita gitu? Ada ustaz yang cakap gitu. Kata bengong juga ustaz ni. Dia tak mau berkahwin lebih, senyap sudah lah. Ustaz. Tu takut ke bini sungguh tu wali tau. Ustaz yang kata, bayangkan. Lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu, macam mana perasaan orang perempuan. Kita bayangkan macam mana kalau orang perempuan boleh bersuami 4. Macam mana pula? Abang, malam ni giliran suami yang kedua. Malam ni giliran suami yang ketiga. Ustaz boleh ceramah gitu? Nak cerita apa sebenarnya? Ini bab hukum Al-Quran. Wajib imani dengan Al-Quran kalamullah. Hukum hakam wajib kita imani. Ada ni. Bab pelaksanaan nak buat nak apa? Itu bab fiqh pula. Ada ni. You boleh buat bayangan gitu. Buat bayangan. Macam mana kalau isteri boleh bersuami 4? Dah. Itu bab hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran. Orang yang salah guna ambil kesempatan dak nanti poligami. Isteri seorang pun kalau hak tidak bertanggungjawab. Hak tidak bertanggungjawab. Hak kena pukul-pukul cedera tu. Suami dia bini ramah ke? Adalah bini ramah. Tapi sebagiannya tak ada seorang tu je bini dia. Hak dia pukul-pukul hak tu lah. Pukul lama-lama beranak pula. Pukul lama beranak pula. Pukul lama beranak pula. Hak kena pukul ni apabila ada anak. Senyap mikir anak. Lepas tu kena pukul pula. Lepas tu sampai senyap. Fikir anak. Anak bertambah pula. Siapalah bila-bila kena pukul. Isteri seorang je. Kau dah tidak bertanggungjawab. Begitulah jadi dia. Ada ni. Hak mana? Hak jahil. Hak tak ada ilmu. Hak tak bertanggungjawab. Itu cerita beramal lah. Kita cerita beriman. Wajib beriman dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Sekalian hukum yang terkandung dalam Al-Quran kita wajib imani. Sebab itulah kadang-kadang kalau kadang-kadang ibu bapa ni dia bahagi pada masa hidup. Dia wasiat kepada waris ni yang menimba pusaka lah. Waris ni yang menimba pusaka. Pada karabah keluarga anak beranak kita lah. Cucu kita karabah kita, anak beranak. Tapi cucu kan waris sebab dia ada, sebab kita ada anak. Bukan panggil waris. Waris ni hak timba pusaka. Timba pusaka panggil waris. Kita waris belaka dah. Waris kita tu. Waktu waris kita. Nanti mati pergi cari. Nak pusaka. Dah panggil waris. Dah tu bahasa Melayu kita. Kita panggil waris. Kalau panggil waris, mati dia boleh pusaka. Waris boleh pusaka. Mana jauh dah. Siapa nak kata waris? Waris nak timba pusaka. Waktu keluarga. Karabah. Anak pinak. Anak beranak. Ni keluarga kami juga ni. Tapi jauh dah. 3-4 pupu. 3-4 pupu dia panggil waris dia. Mati kena ambil pusaka. Tak apa. Tu tak berdosa panggil waris. Boleh lah nak kata waris pun. Tapi waris sebenarnya orang timba pusaka waris. Mana cucu tu bukan waris dah.
Dah anak ada kan? Cucu terhalang mana ada bahagian? Tak panggil waris tak tu. Diwasiat pada waris tak sah. Kalau mak ayah mati, kamu bagi sama rata. Tak sah wasiat tu. Dia bagi masih hidup lalu dah siap-siap. Hak dia. Dia nak bagi sama ke, nak bagi pada seorang je ke, hak dia. Ada ni. Tapi pembahagian yang boleh menimbulkan ada perasaan tak puas hati, pembahagian tu hukumnya makruh. Ada ni. Pembahagian yang menimbulkan perasaan tak puas hati. Alah, tapi dah dia kata apa? Sebab ayah kita masih lagi hidup, mak kita masih lagi hidup. Dia bagi secara mutlak, dah bagi betul-betul, dah bukan wasiat pada masih hidup. Sah. Tapi kadang-kadang boleh menimbulkan perasaan tak puas hati. Hukumnya makruh. Ada ni. Tak berdosa, tak berdosa. Ada ni. Ginilah anak 2 orang. Dewi tu RM10. Ni RM5 dah mu. Boleh je duit dia. Tapi macam mana perasaan anak? Alah, mentang-mentang hak tu anak dia hak cerdik dia 10, mentang-mentang hak ni tak cerdik dia sekarang beli RM5. Sah je milik dia. Tapi hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab menimbulkan perasaan. Ni akhirnya akan ingat. Ada ni. Tapi berdosa ke tak? Hak dia janji nafkah cukup, okeylah. Hak ni ekstra. Hak ni belanja suku ni. Bukan hak wajib pun, hak ekstra. Dia bagi tak sama. Tak berdosa. Tapi kalau menimbulkan perasaan tak puas hati, itu jadi makruh. Ada. Jadi samalah dia nak bagi masih hidup. Boleh timbul perasaan tak puas hati. Jadi, perempuan tu kembanglah hati dianya. Perempuan yang dibagi sama kata, kembang hati dia. Kembang. Kecuk hati ni, hak lelaki. Tapi hak lelaki boleh bunyi ke tak? Kamu ada hak nak bunyi. Harta mak ayah hidup lagi kan? Tambahan pula, kamu pula balik jarang-jarang je. Dia ikut ke bini sentiasa. Nak cakap apa lagi? Nak komen? Kenapa kita bagi sama? Tak boleh nak komen. Sebab dia pun tak berapa khidmat mana ke mak ayah. Kena terimalah. Komen pun tak boleh nak lawan. Tapi pembahagian yang menimbulkan perasaan tak puas hati itu jadi makruh. Ada ni. Cuma jangan sesekali kita bahagi pada masa hidup dengan di hati kita. Kita tak setuju mana dengan Quran suruh bagi 2-1 tu. Tak jadi Quran bagi tu. Baik kita bagi masa hidup, biar sama rata pun radih sungguh. Quran, kalau tunggu mati ikut Quran jadi lelaki 2, perempuan 1. Saya tak setuju mana Quran. Jangan gitu. Jangan gitu. Faham tak? Dah kenapa dia bagi masa hidup sama rata? Yalah, dia kira macam anak perempuan tu nampak susah. Anak lelaki ni senang tapi dak ingat ke mak ayah. Pada gitulah. Dah anak lelaki dia senang tapi dak ingat mak ayah. Jadi mak ayah pun nak bisikek ke dia. Tak boleh langsung pun dak apa mak ayah kan? Ada ni. Cuma jangan ada di hati, kenapa kamu masih hidup, kamu bagi lalu dah siap-siap anak lelaki nak pun sama rata. Jangan. Kerana hukum para kalau tunggu mati serah pada paraik. Serah pada paraik saya tak kenal manalah paraik ni dah ada. Jangan gitu, jangan gitu. Faham tak? Ada. Ini berkaitan dengan hukum Al-Quranul Karim, wajib kita imani sekaliannya. Wajib kita imani. Itu rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Ada ni. Beriman dengan kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah, beriman dengan tiap-tiap huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim, beriman dengan sekalian hukum hakam, cerita-cerita dahulu, cerita yang akan datang, cerita yang zahir, cerita gaib, kita imani sekaliannya. Dan Quran cerita bab rasul-rasul terdahulu, wajib imani. Jangan cerita pun lipu lara dan Quran cerita zaman dulu tak betul pun, jadi kufur orang ni. Wajib imani sekalian yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu masuk di rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Alhamdulillah.
Dan wajib i'tikad bahawa afdal segala makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dia berharta benda ni kalau fikir nak beri masa hidup ke, nak wasiat ke, hak bukan waris. Contohnya anak angkat, gitulah. Anak angkat pula anak saudara. Contohlah, kan ada orang anak angkat kan anak saudara. Jadi bila dia mati memanglah anak angkat tak ada bahagian. Maka dia pun nak beri masa hidup dan dia sah dia wasiat. Sah beri masa hidup dan sah dia wasiat. Kalau dia mati, tapi wasiat apa pun kena cermat lah. Kena cermat molek. Takut kemudian wasiat sah tetapi tidak ditunaikan oleh anak-anak, berdosa besar pula mereka. Kemudian kalaulah beri masa hidup, beri betul-betul masa hidup. Beri betul-betul masa hidup. Beri secara rasmi, tukar nama selalu. Jangan beri saja. Beri saja sah, bukan tidak sah. Tapi tukar nama untuk maslahat. Takut lepas kematian tak mau beri pula. Contohnya lah. Tu kata kena jagalah. Kena jaga molek. Sebab takut jadi punah orang kemudian. Dia banyak berlaku. Beri dah, semua tahu belaka, tetapi sampai masa tidak ditunaikan. Sebab apa? Dah wasiat sama telur lah. Beri dah, tapi nama dak tukar. Jangan buat gitu. Kalau kita mau ayah angkat, kita nak beri betul benar dengan dia, kita piping dia, pergi tukar nama. Anak angkat ni nak piping mak ayah angkat gitu kau nama, dia ni kelong. Apa tahu? Kelong mai tahu? Ya. Ni beri kamu lah. Okey, esok pergi jabat. Budak ni, anak ni tergamuk nak ajak gitu. Jadi orang tua ni yang nak beri pada masa hidup pada anak angkat contohnya, bawa anak angkat ni pergi jabat tukar nama lalu. Ada ni. Bukan tak percaya pada anak-anak kandung sini, bukan tak percaya. Hak ni masalah Tuhan kata faktubuh, maka hendaklah kamu tulis, kamu catat Quran perintah tu. Quran perintah. Maknanya untuk maslahat, takut jadi selewing kemudian, gitu kau nama terang betul-betul lalu. Faham tak? Jangan beri mulut. Sah, bukan tak sah. Tapi jadi kod lain.